Aku yakin apa di genggammu, keharuman setanggi surga, bukan kilauan sebila belati. Oh, tersiksa jiwa merindu, bagai terkurung di basah tengkuju. Kewangian aroma bunga tak menggugah keteguhan iman. Cinta tak pernah terpugar dan terlebur pada redup renung mata yang menipu. Tuntas ku mendaki puncak cinta teragung. Izinkan aku melafazkan kata bicara hati yang mudah diterjemah. Betapa aku gerun pada teduh tu benaung, kena awan itu rebut. Bahagia buat mereka yang bertemu cinta yang teragung. Yang membawa ke syurga hakiki dan abadi. Cinta tak pernah terpugar dan terlebur pada redup renung mata yang menipu. Tuntas ku mendaki puncak cinta teragung. Izinkan aku melafazkan kata bicara hati yang mudah diterjemah. Betapa aku gerun pada teduh untuk bernaung. Dendam tak malah menyala dan membakar oleh putih salju yang berguguran. Kena dosa itu lebih hitam dan kelam. Ku hanya rindu menjadi hamparan, kena ku pasti adanya pertemuan di sana nanti. Bukti cinta suci dilafazkan, tak bertemu pengucapan. Percaya kata janjimu, karena ku yakin apa di genggam. Keharuman setanggi surga, bukan kilauan sebila belati. Kata janjimu selalu setanggi surga. Subhanallah
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal 'amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dapatlah sama-sama kita bertemu dalam ruangan kesempatan pada malam ini, live kuliah Isyak, yang mana live kuliah Isyak kita ni dibawakan oleh Yayasan Budi Ehsan Malaysia, YBIM. Terima kasih kerana sudi untuk menaja kuliah ini, dan dalam masa yang sama kita nak menjemput kepada para sahabat-sahabat semua, penonton-penonton, untuk jom sama-sama menyertai kami dalam ibadah korban yang akan dilaksanakan di negara-negara yang susah, yang sangat memerlukan. Jadi untuk itu, bagi anda yang nak mendaftarkan diri, boleh saja berbuat demikian dengan anda menekan link yang telah pun saya sediakan di ruangan caption di atas tu.
yang warna biru tu, ataupun anda boleh juga WhatsApp pada nombor yang tertera pada ruangan komen yang telah pun saya pinkan dengan jarum biru tu. Jadi bagi anda yang berminat untuk menyertai ibadah korban bersama dengan kami YBIM ini, anda boleh sahaja WhatsApp ataupun tekan link yang telah pun disediakan. Yang mana istimewanya buat korban bersama dengan YBIM ini adalah kerana anda boleh menyertai dengan serendah RM390 sahaja. RM390 sahaja satu bahagian, serendah itu. Jadi dan istimewanya lagi, bagi anda yang nak menyertai, boleh juga anda nak daftar dulu, bayar kemudian. Register dulu, daftar dulu, bayar kemudian pun boleh, ataupun anda nak bayar secara ansuran pun boleh. Yang pentingnya anda dapat melaksanakan ibadah korban pada tahun ini dengan jayanya, mudah-mudahan bersama dengan kami di YBIM, insya-Allah. Muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, malam ini insya-Allah dengan topik ataupun tajuk kita, akibat hati kotor. Akibat hati kotor. Itu tajuk yang akan kita kongsikan dalam kesempatan pada malam ini. Dan bila sebut berkait tentang hati kotor ini, saya berhajat untuk nak mengajak para penonton untuk kita nak melihat sama-sama akan salah satu surah di dalam Al-Quran, iaitu surah Asy-Syams. Surah apa? Ya, surah Asy-Syams. Pada surah ini ada poin-poin yang saya nak highlightkan kepada penonton-penonton semua untuk kita ambil iktibar dan kita belajar sesuatu daripada surah yang hebat ini. Saya akan bacakan ayatnya dan kita akan bacakan terjemahannya, dan kemudian kita akan ulas beberapa ayat lah, tengok pada kesempatan waktu yang ada. Yang pentingnya pelajaran atau iktibarnya itu yang lebih pentingnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Surah Asy-Syams, ya, surah Asy-Syams. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari iza talaha wan nahari iza jallaha wal laili iza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Sadaqallahul azim. Baik, daripada surah Asy-Syams yang merupakan surah yang mempunyai 15 ayat yang baru sahaja kita bacakan sebentar tadi, Allah Ta'ala berfirman, demi matahari dan cahayanya yang terang benderang, dan bulan apabila ia mengiringinya, dan siang apabila ia memperlihatkannya dengan jelas nyata, dan malam apabila ia menyelubunginya dengan gelap gelita. Demi langit yang membinanya dalam bentuk yang kuat kukuh yang melambangkan kekuasaan Allah, serta bumi yang menghamparkannya untuk kemudahan untuk makhluk-makhluknya, demi diri manusia dan yang menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya, serta mengilhamkannya untuk mengenal jalan yang membawanya kepada kejahatan dan yang membawanya kepada ketakwaan. Sesungguhnya berjayalah orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu bertambah-tambah bersih dengan iman dan amal kebajikan. Dan sesungguhnya hampalah, rugilah
Orang yang menjadikan dirinya yang sedia bersih itu susut dan terbenam kotor kebersihannya dengan sebab kekotoran maksiat. Ingatlah, kaum Samud telah mendustakan Rasulnya dengan sebab perbuatan derhaka mereka yang melampaui batas. Ketika orang yang paling jahat di antara mereka menerima perintah dan mereka supaya membunuh unta yang menjadi mukjizat, maka berkatalah Rasulullah, iaitu Nabi Saleh, kepada mereka, janganlah kamu ganggu unta betina dari Allah itu, dan jangan kamu menyekatnya daripada minum air, supaya kamu tidak ditimpa azab. Setelah Nabi Saleh memberi amaran, lalu mereka mendustakannya serta sembelih unta tersebut dengan sebab dosa mereka, maka Allah menimpakan mereka dengan azab yang membinasakan serta meratakan azab itu meliputi mereka sehingga punah ranah kesemuanya, dan Allah tidak hiraukan kesudahan mereka yang demikian, kerana itu adalah balasan yang adil. Surah Asy-Syams ayat 1 hingga ayat yang ke-15 ataupun sampai habis. Para penonton semua, daripada surah Asy-Syams ini dapat kita belajar banyak perkara tuan-tuan semua. Antara lainnya ialah Allah bersumpah dengan apa sahaja makhluknya. Ingat para penonton semua, kalau bab sumpah menyumpah ini, kita kalau manusia kalau nak bersumpah mesti bersumpah dengan nama Allah. Dengan nama Allah, tak boleh bersumpah dengan yang lain-lain. Demi bapa aku, demi mak aku, demi mak mentua aku, demi kucingku, demi motorku, demi Yamaha aku. Tak boleh. Kita kalau nak bersumpah mesti dengan Allah, demi Allah. Tu dia, ataupun wallahi. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala sendiri, Allah boleh untuk nak bersumpah dengan mana-mana makhluknya, sebab Allah Taala Maha Kuasa. Allah memiliki segalanya. Jadi Allah Taala nak bersumpah dengan makhluk-makhluknya, itu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang menariknya, setiap yang Allah Ta'ala sumpahkan itu, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan demi waktu duha, ini semua ada maksud yang tersendiri. Allah Ta'ala tidak meletakkan satu-satu makhluknya itu sebagai sumpah dengan sia-sia. Dia ada mesej yang tersembunyi. Sebagai contoh, Allah Ta'ala menyebutkan apa tadi? Matahari dan cahayanya yang sempurna, iaitu pada waktu duha. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak mengajarkan pada kita antara kebesaran ataupun kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah Allah boleh menjadikan makhluk-makhluknya ini semuanya mengikut arahan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ayat yang menarik tadi ni kita ada bacakan, iaitu Allah Ta'ala sebutkan apa? Semua yang Allah sumpahkan itu secara berpasang-pasangan. Kalau anda perasanlah, semuanya Allah sumpah tu secara berpasang-pasangan. Demi wan nahar, iaitu wasyams, demi matahari. Dan dalam matahari itu pula Allah juga ada menyebutkan al-qamar, iaitu bulan. Matahari, ada bulan, ada siang, ada malam. Nampak Allah Ta'ala menyebutkan ia dalam keadaan apa? Berpasang-pasangan. Ada langit, ada bumi. Nampak? Ada matahari, ada bulan, ada langit, ada bumi. Kemudian ada apa tadi tu? Ada siang dan ada malam. Kemudian yang menariknya lagi, apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada cerita bulan, matahari, langit, bumi, lepas tu cerita apa tadi ni? Siang, malam, tiba-tiba Allah beralih pada ayat yang tentang wa nafsin wa ma sawaha, demi diri manusia dan yang menyempurnakan kejadiannya. Allah sebut tentang kejadian manusia pula. Dan Allah menyebutkan kalimah apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kata Allah mengilhamkan untuk manusia itu, dia ada ilham fujur dan taqwa. Fujur ni maknanya yang membawa kepada keburukan ataupun keinginan buruk, keinginan untuk nak buat benda tak elok, benda tak senonoh, benda tak baik.
wa taqwaha, iaitu keinginan untuk melakukan kebaikan ataupun ketaatan. Sebab itu kalau kita lihat dalam diri kita ni, kita ada kecenderungan, dua kecenderungan utama, iaitu cenderung nak buat benda baik dan cenderung nak buat benda yang tak baik ataupun jahat. Tapi sama ada cenderung nak buat baik ke jahat, kedua-dua perasaan itu adalah naluri manusia. Walaupun dia jahat kok mana pun, dia sedar yang dia buat tu jahat sebenarnya. Dia tahu bahawa yang dia buat ni tak kena sebenarnya. Apa bukti dia? Dia disebut sebagai guilty conscious. Orang putih panggil apa? Guilty conscious ni, guilty ni bukan girly. Guilty conscious ni maknanya dia ada rasa bersalah tau. Masa dia buat tu pun dia ada rasa tak kena. Dan inilah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala dalam penciptaan manusia. Yang mana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali' alaihi nas. Nabi kata kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Wal ithmu ma haka fi sadrika, dan dosa itu adalah sesuatu yang meresahkan jiwamu, sempitkan dadamu. Kamu pun rasa tak tenang, kamu pun rasa macam ada yang tak kena aja bila kamu terjebak dengan apa jua bentuk dosa, kemaksiatan, keingkaran. Kamu sendiri pun akan ada rasa macam ada yang tak kena lah ni. Macam tu. Dalam hadis Nabi sebut, mahaka fi sadrika, sesuatu yang engkau sendiri akan rasa macam tak kena je apa yang kita buat tadi tu, kalau ianya berupa dosa. Wa karihta ayyata alaihin nas, dan kamu pun benci kalau orang lain tengok. Tu dosa lah tu. Tak suka orang lain tengok apa yang kita, ataupun keburukan ataupun maksiat yang dilakukan itu. Tapi mungkin kalau ada orang yang tak berapa nak clear, pasal apa Allah Subhanahu Wa Taala, Allah jadikan manusia ni dia ada dua kecenderungan, iaitu cenderung nak buat baik dan kecenderungan nak buat jahat. Kenapa Allah Taala tak ilhamkan saja hati kita ni cenderung buat baik saja? Tak payahlah ada ilham yang buruk tadi tu. Apa pelajaran di sini? Kata para alim ulama, di situlah bermulanya ataupun di situlah datangnya satu sifat dipanggil apa? Tazkiyah ataupun tazkiyatun nafs ataupun penyucian jiwa. Dia ada pertandingan kat situ, dia ada perlawanan di situ. Kalau dalam hati ni berasa nak buat baik manjang, dia tak ada saingan di situ, saingan tu tak ada. Tapi bila dalam hati ada kecenderungan nak buat benda tak elok, tapi dalam hati dalam masa yang sama melawan, tak mau nak buat benda tak elok tu, nak buat benda baik, yang lawan tu yang nanti boleh dapat pahala di sisi Allah Ta'ala tu. Sebagaimana dalam Quran Allah berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, siapa-siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan tunjukkan jalan. Kami akan tunjukkan jalan ke arah Allah, jalan kejayaan, jalan yang diredai Allah Ta'ala. Itu dia. Jadi maknanya bila kita ada kecenderungan nak buat tak elok pun ada, baiknya di mana? Bila kita ada rasa nak lawan perasaan tersebut. Dengan takwa tu dia lawan balik yang kecenderungan nak buat yang jahat ataupun fujur tadi tu, apabila adanya takwa tadi tu. Okey, jadi para penonton yang dirahmati Allah sekalian, itu pelajaran dia, iktibar dia. Kalau mungkin ada orang tanya kenapa lah Allah Ta'ala ilhamkan juga apa ni keburukan tu, tujuan dia itu. Manusia apabila dia ada kecenderungan nak buat benda tak elok, benda jahat, barangkali kecenderungan nak buat benda mungkar, di situlah dia punya pahala mujahadah, bersungguh-sungguh dia meninggalkan keburukan itu boleh datang. Okey, itu tentang wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga ada menyebutkan berkaitan tentang apa tadi tu, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha, iaitu demi matahari dan cahaya yang terang benderang. Daripada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala juga
nakkan supaya manusia ni jadi orang yang umpama matahari. Yang mana matahari ini sinarnya itu dapat menyinari alam, menyinari bumi, dapat menyuburkan tanam-tanaman. Artinya dengan adanya matahari itu, maka dia seolah-olah melebar luaskan kebaikan dan manfaat pada seluruh yang ada di sekeliling dia. Maka Allah Ta'ala nak kita ni manusia, jadikan diri kita ni umpama macam matahari. Matahari yang mana adanya kita, sumbang bakti kita, kebaikan kita, khidmat yang boleh kita berikan, apa saja manfaat daripada diri kita ni dapat diberikan, disebar luaskan pada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Artinya ahli keluarga kita beruntung kerana ada ayah macam kita, ahli keluarga kita beruntung kerana ada anak macam kita, ahli keluarga kita beruntung kerana ada suami ataupun ada ahli keluarga yang macam kita. Maknanya umpama matahari kerana dia memberikan manfaat. Wasyamsi waduhaha, cahayanya yang terang benderang. Itu faham ya tuan-tuan para penonton ya. Baik, kemudian begitu juga wal qamari idza talaha, dan bulan apabila ia mengiringi dalam ayat tadi ni kan. Jadi wan nahari idza jallaha, dan siang apabila ia memperlihatkan dengan jelas nyata, wal laili idza yaghshaha, dan apabila malam yang menyelubunginya. Dalam masa yang sama juga kita boleh belajar sesuatu, iaitu hati juga dia boleh jadi gelap seperti gelapnya waktu malam. Maka Al-Quran, panduan, petunjuk daripada Allah dan Rasul itu umpama siang yang menerangi bumi daripada kegelapan malam. Pun macam tu juga yang boleh kita belajar. Tapi tuan-tuan semua, Allah juga mengajarkan kepada kita dalam ayat daripada surah Asy-Syams ini, setelah Allah berfirman berkait tentang langit, bumi, matahari, bulan dan seumpama dengannya, tapi Allah mengingatkan kita tanda-tanda, ciri-ciri orang yang berjaya. Orang yang berjaya itu tandanya apa? Qad aflaha man zakkaha. Telah berjaya orang-orang yang, ataupun sungguhnya berjayalah orang-orang yang membersihkan hatinya, yang membersihkan jiwanya. Ini Allah Ta'ala sifatkan sebagai orang yang berjaya. Apa perangai dia? Dia sering membersihkan hati dia. Membersihkan hati ni maknanya apa? Sering bertaubat, mohon ampun pada Allah Ta'ala atas kesilapan, ketelanjuran, kekurangan kita selama ini. Dia bersihkan hati dia. Ini kata Allah Ta'ala orang yang qad aflaha, orang yang berjaya, orang macam ni. Akan tetapi kalau dah berjaya, ada lawan dia, iaitu orang yang gagal, orang yang rugi, orang yang loser iaitu waqad khaba man dassaha, dan rugilah orang-orang yang mengotorinya, yang mengotorkan hatinya dengan dosa, kemungkaran, maksiat. Dahlah dia bergelumang dengan kejahatan semua, tak bertobat pada Allah Ta'ala pula. Ini yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, bahawa apabila manusia tu dia membiarkan hatinya dalam kotor ataupun kotor dosa-dosa kemaksiatan, maka apa kesan dia? Kesan dia apa? Itu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala firmankan pada ayat yang seterusnya berkaitan tentang satu kaum, kazzabat samudu bitagwaha, ingatlah kaum Samud yang mendustakan rasulnya dengan perbuatan derhaka yang mereka ini melampau-lampau batas. Okey, kata para alim ulama, apabila manusia itu hatinya kotor, akan diumpamakan macam puak-puak ni, kaum Samud ni. Hatinya kotor, artinya jauh daripada petunjuk Allah Ta'ala, jauh daripada ingatan Rasul yang pada waktu itu Nabi Saleh alaihi salam yang menyampaikan dakwah kepada kaum Samud. Tapi kaum Samud ni ketegak, kerah kepala, melawan, tak mau nak ikut ajaran Rasulnya, iaitu Nabi Saleh alaihi salam.
Maka Allah Ta'ala memberikan suatu gambaran. Inilah akibat dia. Orang yang mengotorkan jiwa dia. Orang yang senantiasa bergelumang siang malam dengan maksiat. Semayang entah ke mana, ibadah pun entah ke mana, hubungan persaudaraan silaturahim tak dijaga. Apa jadi? Ketika Nabi Soleh, Allah Ta'ala mengurniakan mukjizat kepada Nabi Soleh berupa unta yang keluar daripada celahan batu. Ini mukjizat Nabi Soleh. Kalau kaum Samud, dia boleh jadikan batu-batu, gunung ganang, bukit bukau semua boleh jadi rumah. Tetapi Nabi Soleh alaihissalam, daripada batu-batu tu keluarnya unta, keluar camel tuan-tuan, keluar unta. Unta pun bukan unta patung, unta yang memang hidup. Unta hidup. Siap Nabi Soleh bagi tahu lagi kepada semua kaumnya itu supaya jangan diapa-apakan unta tersebut. Biarlah dia nak makan ke, dia nak minum ke apa, biarkan saja, jangan diapa-apakan. Tapi itulah tuan-tuan semua kan, manusia yang telah pun ayat sebelum tu kita bacakan, waqad khaba man dassaha, rugilah orang-orang yang mengotori hatinya. Tengok apa jadi? Akhirnya mereka ingkar perintah Rasul ataupun Nabi Soleh alaihissalam. Akibatnya mereka telah pun membunuh unta tersebut dan menyebabkan akhirnya janji Allah Ta'ala ataupun janji Rasul bahawa azab akan datang dan menimpa kalau kalian cuba untuk mengapa-apakan unta yang didatangkan oleh Allah Ta'ala ini, mukjizat kepada Nabi Soleh alaihissalam ini. Akhirnya habis. Allah Ta'ala sebut, fadamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwaha. Maka apabila mereka melakukan dosa bunuh sembelih unta tersebut, maka Allah menimpakan mereka dengan azab yang membinasakan, dan ia meratakan azab itu semua kena. Semua kena. Tu dia tuan-tuan, dahsyat habis kena. Wala yakhafu uqbaha, dan Allah tidak hiraukan kesudahan mereka nak jadi apa, jadilah padan muka seolah-olahnya. Akibat kerana mereka ni ingkar pi bunuh unta tersebut. Tuan-tuan, kalau kita dapat belajar sesuatu, manusia ni dia nak buat satu benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala, secara fitrahnya dia takut, dia risau nak buat benda yang Allah Ta'ala larang ni. Tapi kalau dah hati tu dah dikotori, gelap, mari penceramah ke pendakwah ajar itu, pesan itu ini pun tak makan, dia tak makan saman, tak jadi. Maka akhirnya larangan Allah Ta'ala mudah-mudah je dia langgar. Sebab itu saya menyeru diri saya dan semua para penonton semua yang menonton live kuliah Isyak pada malam ini yang dibawakan oleh Yayasan Budi Ehsan Malaysia, dan seperti yang saya juga war-warkan di awal tadi ni, jangan lupa untuk sertai kami bagi ibadah korban dan juga akikah pada tahun ni bersama-sama dengan kami di YBIM, kerana anda boleh sertai ibadah korban ini dengan serendah RM390 sahaja untuk satu bahagian. Jadi daftar segera, anda boleh daftar dulu dan bayar kemudian pun boleh. Ini istimewa bersama dengan YBIM ni. Jadi bagaimana anda boleh berbuat demikian? Terus saja WhatsApp pada nombor yang telah saya letakkan di ruangan komen yang saya pin dengan jarum biru tu, ataupun anda boleh juga tekan link yang telah saya sediakan di ruangan caption di atas. So, tekan saja link tersebut dan kemudiannya anda akan mendapat makluman lah berkaitan tentang ibadah korban dan akikah ini. Tuan-tuan semua, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan kita supaya kita doa pada Allah supaya hati kita ini dibersihkan oleh Allah Ta'ala daripada sebarang bentuk kemaksiatan, kemungkaran yang dimurkai Allah Ta'ala. Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa khairu man zakkaha. Kan kita berdoa pada Allah minta supaya Allahumma ati nafsi taqwaha, ya Allah datangkan pada hatiku ini takwa, ketakwaan ya Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa khairu man zakkaha, kerana Allah Ta'ala itu adalah sebaik-baik yang menyucikan jiwa. Kemudian kita minta dan kita bagi tahu juga ataupun kita mohon juga pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala itu adalah sebaik-baik pelindung kita semua. Kerana kita kadang tuan-tuan tak dapat nak lari, ada ketikanya terleka
ditipu oleh diri sendiri, kejahatan diri sendiri. Ataupun dalam doa yang lain, tuan-tuan mungkin pernah dengar kan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, wahai Tuhan yang maha hidup lagi maha berdiri dengan sendirinya, dengan rahmat-Mu aku minta tolong ya Allah. Birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu, ya Allah perbaikilah urusanku kesemuanya ya Allah. Wala takilni ila nafsi, dan janganlah kau tinggalkan diriku kepada diriku sendiri ya Allah, walaupun tarfata ain, walaupun sekelip mata. Doa pada Allah banyak-banyak dengan doa yang saya bacakan ini, kerana kita mohon pada Allah supaya kita tidak, satunya tidak mudah termakan dengan bisikan jahat syaitan ataupun kejahatan diri sendiri. Sebab tadi kita dah sebut dah bahawa dalam diri kita ni dia ada dua kecenderungan, fujur dan takwa. Yang fujur itulah yang kita duk takut tu, kecenderungan bisikan untuk melakukan keburukan dan kejahatan, insya-Allah. Baik para penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya kira cukup sekadar ini saja dahulu sembang-sembang kita. Mudah-mudahan ada rezeki lain dan kesempatan lain, mungkin kita dapat bersuara lagi dan kita dapat kongsikan banyak lagi ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Dan jangan lupa pagi esok saya akan live lagi jam 7 pagi esok ya. Jangan lupa, mudah-mudahan kita dapat kongsikan kebaikan dan manfaat yang banyak pagi esok pula jam 7 pagi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.